Dekat angkasa, dia ada satu radiation yang dinamakan sebagai cosmic rays ataupun radiation kosmik lah. Cosmic ray ni dia ada dua source lah. Satu daripada matahari, satu lagi daripada galaksi. Adakah kita terdedah dengan cosmic ray ni? Ya, tapi kita tak terdedah secara direct lah, sebabnya kita bumi ada medan magnet. Medan magnet ni yang duk protect kita daripada terkena cosmic ray secara direct. Tetapi walaupun kita ada medan magnet, dia masih lagi tidak protect kita secara wholly. Maknanya kita tak terus dapat mengelak daripada cosmic ray ni. Masih ada a few cosmic ray yang tembus bumi, tapi tak banyak. So macam mana kita boleh terdedah dengan cosmic ray ni? Setiap kali kita naik flight tu kan, kita boleh terdedah dengan cosmic ray. How? Macam mana kita naik flight je pun, bukannya kita pi ambil x-ray ke, kita pi nuklear ke, benda pun. Naik flight, travel macam tu pun boleh kena radiation. Bila kita naik flight, kita tahu altitude kita makin tinggi, udara akan jadi lebih nipis. So bila udara makin nipis, molekul gas yang ada dekat udara waktu tu, dia tak dapat nak reflect ataupun dia tak dapat nak macam pantulkan lah radiation ray yang ada dekat atas. Benda tu membuatkan kita lah yang menerima benda tu. Sebenarnya bila kita terdedah dengan ray yang terlampau banyak, radiation yang terlampau banyak, dia boleh lead kepada risiko untuk mendapat kanser dan juga health problems yang lain. So apa jadi kalau orang tu kerja sebagai flight attendants? Dia pun akan lebih mengalami flight yang makan masa berjam-jam lah. So adakah dia pun menerima risiko yang lebih? Jawapan mudah, yes. Tetapi International Commission of Radiological Protection, panjang nama dia dah ada tetapkan regulation lah. Maknanya dia dah cadangkan berapa banyak je radiation yang boleh flight attendants ni terima. So secara purata dalam masa setahun, mereka hanya menyarankan satu-satu flight attendants ni terdedah sebanyak 20 milisievert je. 20 milisievert ni adalah sebanyak 6,600 flight hours. Maknanya kalau lebih daripada tu, maknanya dia akan menerima lebih banyak radiation lah. Sebab yang sama juga, disebabkan terdedah kepada radiation ni, kita tak menggalakkan ibu mengandung untuk travel by flight. Sebabnya ibu mengandung ni bila dia naik flight, dia bukan terdedah kepada DVT saja, deep vein thrombosis, tapi dia juga terdedah kepada radiation. Sebab tu dia tak galakkan sebenarnya ibu-ibu mengandung ni untuk travel guna flight. Bila ibu mengandung terdedah kepada radiation ni, dia akan lead kepada satu, sama juga health problems, dan dia akan lead kepada miscarriage. Dia akan gugur lah, dia akan mudah gugur. Sebab tu kalau kita tengok ada juga kes-kes yang macam walaupun usia kandungan tu bukanlah usia yang berisiko untuk mereka naik flight, tapi ada juga kes-kes yang di mana ibu-ibu mengandung ni gugur. So berapa banyak je jumlah radiation yang ibu mengandung boleh terdedah? Dia tak sama dengan orang biasa. Dia tak sama dengan orang yang tak mengandung. Macam orang tak mengandung, dia nasihatkan dalam 20 milisievert kan. Tapi ibu mengandung ni hanya 1 milisievert je untuk sepanjang pregnancy dia tu. So 1 milisievert ni bersamaan dengan 333 jam flight. So macam mana pula dengan angkasawan? Depa tak duduk dalam bumi kan. Kita macam kita ada bumi, kita ada magnetic field yang duduk protect kita. Bayangkan mereka duduk kat atas tu berbulan-bulan. Macam kita flight ni mungkin dalam 24 jam kalau lama pun kan. Tapi lepas tu kita mendarat, lepas tu baru kita fly balik. Tapi mereka duduk atas tu dan duduk selama bulan-bulan untuk satu-satu mission. Sebab tu kita tengok astronot ni, mereka akan kerap bertukar-tukar ahli dia lah. Maknanya satu-satu astronot tu dia takkan duduk situ, duduk lama sepanjang tahun, raya situ, Christmas situ, raya Cina situ, tak ada. Sebab health problem semacam ni lah. So apa efek yang boleh berlaku kepada astronot pula? Sebab mereka lagi terdedah dengan banyak kan. Bila mereka main bumi, mereka akan ada terdedah kepada risiko untuk kena katarak, kanser sama juga, dan juga masalah jantung. So secara conclusionnya, walaupun kita tengok satu benda ni macam flight attendants pi luar negara dengan free sebab mereka bertugas, tapi sebenarnya mereka masih terdedah dengan risiko untuk mendapat health problems daripada mereka punya space flight. Tapi kita macam kalau setakat pergi sekejap-sekejap, macam kita nak pergi vacation tu, kita tak ada masalah pun sebenarnya. Kita masih lagi terdedah dengan radiation, tetapi risiko untuk mendapat health problems daripada radiation kosmik tu rendah. Tidaklah setinggi orang yang menjadikan air travel ni sebagai kerjaya mereka.